A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat bersaudara di antara satu sama lain. Alhamdulillah, pagi ini seperti mana yang dirancangkan, yang kita usahakan untuk adakan pertemuan di antara para pendakwah, para da'i ilallah, orang-orang yang berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bermanhajkan Ahlussunnah wal Jamaah. Insya-Allah pagi ini kita dapat sekali lagi live di antara kita di dalam Facebook ARG Selangor Kuala Lumpur, dan juga bersama kita dengan para panel-panel, para panel yang kita undang khas. Tetapi cuma ada sedikit kelainan. Pertemuan ini bukan pertemuan pertemuan di antara orang yang berada satu tempat, tetapi banyak tempat. Jadi alhamdulillah pagi ini kita akan berbincang dari hati ke hati mengenai hubungan di antara orang Melayu dan dengan agama Islam itu sendiri. Alhamdulillah pagi ini kita menyajikan, ini menyajikan, bukan menyajikan makanan, kerana kita dalam bulan puasa. Alhamdulillah pagi ini, pagi 25 Ramadan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kasih sayang dan kecintaan serta keredaan kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya masyarakat Melayu Islam di negara Malaysia ini. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah SWT jauhkan kita daripada melakukan kesilapan dan kesalahan serta maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pagi ini kita akan berbincang satu topik, iaitu tajuknya amalan orang Melayu di dalam bulan Ramadan. Topik yang khususnya iaitu malam 7 likur. Agak jarang-jarang dengar tajuk ni. Jadi alhamdulillah, kalau jarang-jarang dengar tajuk ni, tapi tajuk ni sebenarnya tajuk yang sudah similar, sudah biasa dengan orang Melayu. Tapi kita Melayu moden hari ni silap hari bulan tak tahu. Jadi alhamdulillah pagi ni kita datangkan para alim ulama, para pendakwah yang tidak sunyi daripada kita dan juga biasa di antara kita, tetapi kadang-kadang kita hanya dengar mereka ini di dalam malam cinta Rasul, majlis maulid. Hari ini kita nak dengar bagaimana intipati, kupasan mengenai Melayu dan Islam. Seperti mana kita faham acuan Melayu dengan Islam ni tak boleh dipisahkan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita datangkan ahli panel yang pertama, iaitu Habib Najmuddin Al-Khairit, seorang pendakwah yang tersohor di negara Malaysia ini, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada beliau untuk bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Habibana Habib Najmuddin. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib Najmuddin. Naam. Tadi terputus sekejap tadi. Apa khabar? Alhamdulillah, berkhair, alhamdulillah. Allah, Habib Najmuddin ni duduk dekat kawasan, maknanya biasalah saya selalu dengan Habib Najmuddin ni bulan Ramadan ni selalunya kami seperti mana amalan di Hadramaut, solat sunat tarawih dengan madaih, dengan membaca puji-pujian. Tapi tahun ni Allah Allah uji kita sedikit, tak dapat bersama untuk menghidupkan malam Ramadan kita dengan madaih bersama. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Habib Najmuddin pun buat program sendiri juga dengan family
Betul. Family, Alhamdulillah. Bukan juga tengok online daripada para habaib, daripada masyayikh Allah. yang hidupkan malam-malam tu. Jadi kita pun sama-sama ambil faedah daripada bersama, walaupun secara dipanggil maya ni. Tetapi insyaAllah hati kita ini bertaut di antara satu dengan yang lain. Dan walaupun fizikalnya tidak bersama, tetapi hatinya bersama insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Difahamkan live kita ni terus ada profil Habib Najmuddin dan profil Syekh Abu Zaki. Kalau Habib dapat lihat dekat Facebook, akan dikeluarkan profil Habib supaya orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi panel kedua kita iaitu Syekh Abu Zaki Yusuf As-Sanggafuri. Ni bagaimana orang Singapura datang ke bumi Batu Pahat, bumi Aulia, bumi Habib Ali Jaafar Al-Idrus wa matta rahimahullahu fidarin insyaallah. Syekh Abu Zaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya Syekh? Alhamdulillah, apa khabar Ustaz Masyah dan baik? Alhamdulillah. Syekh Abu Zaki bersama dengan kita. Baru-baru ni mungkin ada yang melihat Syekh Abu Zaki mengajar bagaimana cara untuk apa namanya dalam Melayu tu? Keris tu. Mandi keris. Mandi keris. Mandi keris. Katanya orang dengar mandi keris takut. Tetapi maksudnya itulah weapon maintenance dan juga medical treatment. Senang, bukan apa-apa. Jaga pisau dapur pun kita jaga. Takkan ini benda penting kita nak biarkan saja. Syekh Abu Zaki, betul ke ada pendapat mengatakan orang Melayu ni tak nama Melayu kalau dia tak ada keris kat dalam rumah dia? Nak katakan tidak tu tidaklah, tetapi jiwa keris, semangat keris tu ada. Iaitu apa? Jiwa nak mempertahankan negara, bangsa, agama, pendeknya nak mempertahankan kebenaran. Jadi keris tu kita tak pakai, kita belum, tak pernah sekali pun saya pakai keris saya untuk tikam ke siapa, tapi semangat jiwa keris tu, semangat mempertahankan, semangat membela kebenaran dan semangat menghapus segala keburukan. Itu ada dalam orang Melayu. Jadi ada keris tu maknanya lambang orang membela. Baik, Alhamdulillah. Syekh Abu Zaki pun profilnya ada dekat Facebook, ARG, Facebook KL ARG Kuala Lumpur. InsyaAllah Kuala Lumpur dan Selangor saya minta izin sebab saya ni tak ada pembantu. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya di dalam memahami tentang kaum, kita perlu mengetahui bagaimana kaum tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan daripadanya manusia yang mana mereka itu berkelompok dan mereka itu saling mengenal di antara satu sama lain, maka kita kena tahu juga tentang kaum ini di negara Malaysia ini, khususnya orang Melayu. Jadi Syekh Abu Zaki dan Habib Najmuddin, insyaAllah sebelum kita berkongsi ilmu ini, kita minta Ratibul Fatihah minkuma. Mudah-mudahan Allah SWT berkati perkongsian kita, pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Bismillah. Sebut Habib Najib. Kerana kita hari ini membahaskan tentang adat juga, kebiasaan. Jadi kita kalau ikut adat dan kebiasaan, khususnya dalam Ratibul Fatihah ini adalah Al-Kabir, insya-Allah. Jadi dan lagi Syekh Abdul Zaki, insya-Allah mudah-mudahan manfaat. Kalau adat Melayu pula, kalau pada habaib datang, dia bongkok tu macam mana pun habaib hadap. Itu adat orang Melayu. Adat orang Melayu sangat beradab dengan ahli bait Nabi.
Jemput Habib. Pasal Habib disebut tentang adat, jadi anak pakai adat. Adat Melayu lah beradab. Jemput, amin ya Habib. Kita tadah tangan Habib. Amin. الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين وأولياء والصالحين ووالد الحاضرين ومشايخهم أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل صالحة جامعة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita ingin membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Melayu dan Islam itu yang tidak boleh dipisahkan. Apakah benar kenyataan itu? Kita dengar ulasan daripada Syekh Abu Zaki. Bagaimana Syekh Abu Zaki, saya anda difahamkan orang Melayu ni mempunyai ritual, suka kepada sesuatu macam kita panggil apa ya, upacara ataupun amalan yang dilakukan oleh orang Melayu, tetapi kadang-kadang dipandang sinis ataupun dipandang dipandang ringan oleh bangsa Melayu itu sendiri. Sedangkan bangsa Melayu ini pernah dididik, pernah dijaga, pernah diterbiah oleh para alim ulama. Seperti mana zaman Tok Kenali, seperti mana seorang kiai ulama besar Selangor, beliaulah yang membuka pertama sekali. Ini orang Selangor, kalau tak tahu, seorang ulama besar di Sijangkang, iaitu Kiai Ali Koribun, Kiai Haji Ali Koribun, yang asalnya daripada Sumatera, kemudian datang, hatta kalau tak silap saya sampai ke Batu Pahat juga. Batu Pahat, batu baru menetap di Sijangkang. Jadi kita nak dengar daripada Syekh Abu Zaki, seorang yang pernah berkhidmat di Singapura, di kubur, maknanya berkhidmat dengan orang Singapura dan berkhidmat kepada ulama-ulama habaib di Singapura, dan kemudian datang ke Batu Pahat, dipilih oleh seorang ulama besar daripada Hadramaut, suruh berkhidmat di Batu Pahat. Jadi insya-Allah kita nak dengar daripada Syekh Abu Zaki bagaimana kaum Melayu ini merasakan keseronokan di dalam bulan Ramadan. Apakah yang mereka lakukan untuk menzahirkan kegembiraan di bulan Ramadan, khususnya kaum Melayu yang pernah menetap di tanah Melayu ini sampai hari ini. InsyaAllah. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Sayang sedai tumbuhnya rumpun pohon sirih tumbuh melata. Walaupun tengok si dari handphone macam bertatap depan mata. Syukur alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecanggihan, walaupun kita terbatas pergerakan, terbatas pertemuan, kita dapat bincang. Saya gembira, besar hati sekali. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Ahmad Syahdan kerana mengundang sama-sama kami untuk berkongsi. Tajuk kita ini dahulu sebelum kita masuk kepada soalan yang diberikan, kita nak tengok konsep tajuk kita membicarakan Melayu. Kalaulah umpamanya orang-orang budayawan sebut tentang Melayu, apa itu mungkinlah itu ada sedikit kita pandang dari sudut perkauman. Tetapi kalau dari sudut syarak kita, ustaz-ustaz pada alim ulama bincang tentang Melayu ini, adakah kita tengok kata ustaz, kata apa Allah Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang mulia di kalangan kamu ialah orang paling bertakwa. Tapi perkauman pulanya sebut bangsa. Salah ke tidak? Nombor satu, kita sebut bangsa ini semua adalah perintah Allah. Firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Sungguhnya kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berpuak-puak untuk saling kenal-mengenal antara satu sama lain. Orang Mesir kenal orang Bangladesh. Orang Bangladesh kenal orang Turki. Orang Turki kenal orang Melayu. Orang Melayu tak boleh tak tahu bangsa Melayu.
Orang Melayu kena tahu apa dalam bangsa Melayu kita, adat-adat kita, budaya kita, kehidupan kita, yang sebagaimana Ustaz Ahmad Syahdan mengatakan tadi, setengah orang-orang masa kini memandang sinis terhadap apa-apa yang menjadi amalan kita kerana mereka tak faham. Dan ada mutiara-mutiara, ada fadilat-fadilat, ada boleh mendatangkan pahala besar daripada Allah Ta'ala kalau kita masih berpegang dengan apa amalan orang-orang Melayu kita ini. Kerana orang Melayu ini memang tidak lari daripada syarak. Orang Melayu masuk Islam diberi oleh Allah Ta'ala akidahnya, syariatnya, akhlaknya, semuanya itu diberi oleh Allah Ta'ala. Istilah bahasa Cinanya sui-sui, cantik-cantik semuanya. Tidak ada yang cacat dari akidahnya, clear. Ahli Sunnah wal Jamaah, Syairah. Tentang syariatnya, clear. Mazhab Syafi'i. Tentang apa akhlaknya, ihsannya, clear. Ikut ulama-ulama, Syadzaliyah, Al-Ghazaliyah, semuanya itu. Semuanya tu alhamdulillah orang Melayu dan terterap dalam budaya Melayu. Terterap dalam budaya Melayu sehingga kan kita dengar dia sampan kulit mudik ke Tanjung. Hati-hati jalan dipaya. Adat dikelik, syarat dijunjung. Tidak Melayu hilang lidonya. Begitu kata Laksamana Hang Tuah. Seorang yang kalau kita sebut Hang Tuah, kita tak nampak apa itu peribahasa Melayu kita. Itu peribahasa Melayu kita ya. Sedangkan kita tengok itu pantun Melayu, tetapi pantun itu cukup memberi ingatan bagi kita bahawasanya setiap adat budaya termasuk adat ialah harian, sambutan, kerayan, Ramadan, puasa, hari raya, kelahiran semuanya itu tak lari daripada syarak. Adat kita laksanakan tetapi syarak kita junjung. Bermakna setiap adat kita adalah di-refer kepada syarak. Clear tak clear, bahkan kemeriahan kita semuanya tu adalah bertepatan dengan syarak. Kita masuk terus daripada tajuk yang dibincangkan oleh Ustaz Ahmad Syahdan, macam mana dalam alam Melayu kita ini meluahkan rasa gembira menyambut bulan Ramadan dan juga meraihkan Ramadan dalam Ramadan. Sebelum kita bincang tentang malam 27, soalan yang kedua nanti ya. Orang Melayu subhanallah kalau kita tengok kerana dia junjung syarak, kerana dia ikut syarak, maka jadi meriah sambutan-sambutannya. Orang Melayu kalau sambut Ramadan ini bertepatan dengan syarak, tidak lari. Saya baca kitab-kitab Jawi tuan-tuan sekalian dia, kitab-kitab lama, tak banyaklah, 1-2 saja yang kita baca seperti kitab Sabilal Muhtadin itu. Dan kita tengok maka sayugianya pada malam awal Ramadan maka dibuat sekian dan dibuat sekian dan dibuat sekian. Dan saya bilang alhamdulillah kalau di Hadramaut tu tak payah kita cakap. Satu persatu yang dalam sunnah tu, satu persatu yang dalam kitab fiqah tu kita boleh tik dilaksanakan. Dan apabila kita tengok apa yang dalam kitab-kitab itu juga bahawasanya orang Melayu kita juga tak lari daripada amalan-amalan yang menghidupkan agama Islam. Nombor 1 kita nak sebut tentang Ramadan. Orang Melayu menjadi adat ya. Dan kita lihat apa-apa yang disebut dalam kitab yang dah dilaksanakan orang-orang kaum Melayu ni selama ratusan tahun. Sampai zaman saya masih kecil, tahun-tahun 70-an saya masih nampak depan mata saya sendiri. Dan sebahagiannya masih ada sampai sekarang dan harap dapat dihidupkan kembali. Di antaranya, sebelum bulan Ramadan, apa amalan orang Melayu? Dia servis meriam. Dan juga repair lampu-lampu fanadil di atas menarah masjid. Kalau kita lihat itu menjadi adat budaya, nanti budak-budak suka tengok apa itu repairman ini, orang-orang mekanik ni repair lampu. Orang dah mula repair lampu atas menara masjid, atas kubah masjid, panjat tinggi-tinggi menara masjid Sultan tu mereka panjat repair lampu. Dalam kira seminggu 2 minggu sebelum bulan puasa orang ini kita cerita zahirnya lah. Kita belum sebut tentang amalan-amalannya dahulu. Ini yang kita sebut zahirnya. Untuk apa itu? Dan repair meriam. Subhanallah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama, maka di antara kita masuk Ramadan sama ada dengan yakin, iaitu kita nampak anak bulan, ataupun dengan kuat zan. Yakin, dengar sendiri isytiharah daripada qadi. Dan kalau kita daripada penyimpan mahal besar-besar. Ataupun dengan kuat zan, seperti mendengar ledakan tembakan meriam. Jadi kalau dulu sebelum bulan puasa, berapa minggu sudah meriam tu diservis, ditengok, diminyakkan, kalau karat tu dicat balik dan mula taruhkan lokasinya. Kemudian tahun-tahun 70-an kerajaan ambil itu meriam. Takut orang salah gunakan jadi teroris umpamanya. Dan juga lampu-lampu. Sebab apa? Zaman dahulu lampu-lampu, sekarang kita mewah, elektrik banyak apa semua. Jadi orang hidupkan lampu menara masjid semua dengan spotlight besar-besar, tiap-tiap malam masjid kita terang menerang. Dulu tidak.
masjid-masjid kita tidak nyala lampu yang cantik tu, lampu terang benderang, hanya malam puasa, malam hari raya dan malam-malam tertentu saja. Jadi si Pak Bilal ni tak boleh test itu switch pada malam isytihar anak bulan ataupun malam hari raya, buat nanti orang ternampak, orang akan dah nampak anak bulan. Jadi awal-awal mereka lagi 4-5 hari dah test, pasang bau lampu, ganti apa semua, kita dah tengok wah dah cantik. Jadi malam hari raya orang dari jauh-jauh, malam puasa ya, malam puasa, malam hari raya dah penuh. Depan rumah saya tu apa, Qadi Haji Ali, Qadi besar Singapura ya. Nanti ni cerita zaman Qadi Haji Ali saya tak jumpa, tapi kita dengar cerita orang ramai-ramai penghulu-penghulu daripada Kampung Seletar, daripada Sembawang, daripada Changi, daripada mana semua. Samalah budaya di sini. Kalau dari Singapura begitu, di Batu Pahat, di Tanah Melayu sama semuanya. Semua berhimpun depan rumah Tuan Qadi. Tak senang, zaman dulu bukan ada telefon. Rumah Tuan Qadi saja ada telefon. Tuan Qadi, rumahnya, pejabatnya semua berhimpun, penghulu-penghulu semua sudah berhimpun. Dan Tuan Qadi lepas maghrib tunggu pulaknya dengan rombongannya pergi tengok anak bulan. Kemudian apabila dengar kalau kita tak nampak, bilang kita belum nampak anak bulan, tunggu khabaran daripada Johor, tunggu khabaran daripada Selangor, tunggu khabaran daripada mana, satu negeri nampak anak bulan saja isytihar semua, tembak meriam. Yang di pantai terus orang lari pergi ke pantai, tembak meriam, dum. Yang di masjid terus noja petikkan lampu, nyala lampu, dan budak-budak pun mula pukul beduk, dum. Meriahnya tu kenapa? Meriah tu bukan meriah yang dibuat-buat tau, macam apa setengah-setengah bangsa dan kau pukul gendang suka-suka. Meriah kita itu kerana apa? Mengisytiharkan Ramadan sudah masuk, dia punya isytihar Ramadan ikut syarak untuk mengisytiharkan Ramadan, itu menimbulkan kemeriahan. Seronok sekali, seronok. Maka penghulu-penghulu ini pun bertibaran semua dengan segera pulang ke kampung masing-masing semua. Pulaknya di kampung mereka pulaknya tembak meriam, kalau tak tembak meriam pun pukul beduk, pukul kentung dan apanya. Jadi suasana meriahnya tu meriah bertepatan dengan syarak. Bukan just to celebrate tau, kerana mengisytiharkan Ramadan. Apa lagi yang orang Melayu buat nak masambut Ramadan? Subhanallah, 3-4 hari sebelum Ramadan saya jumpa Habib Ali bin Jaafar dan Idrus, masih macam zaman atuk-atuk kami dahulu. Apa perut saya hari tak sedap, saya tengah cuci perut Habib, makan lempoyang. Makan lempoyang Habib Ali, itu budaya Melayu. Orang Hadramaut tak ada makan lempoyang. Lempoyang tu lebih kurang macam alia, macam alia, itu budaya Melayu Habib Ali. Makan lempoyang, jadi cuci perut semua tu, anak-anak semua kasi minum lempoyang, dibikin macam air halia tu pakai lempoyang. Cuci perut, kasih lawas, persiapan hari raya, physically mereka persiapan. Berapa hari sebelum Ramadan sudah cuci perut. Subhanallah, kita bilang, teringat zaman atuk saya dulu pun begitu, mak saya kalau cerita, Habib Ali masih minum lempoyang sebelum Ramadan. Subhanallah, persiapan dalam bulan Ramadan ya. Di antara dari ceria-ceria dalam bulan Ramadan lagi. Kenapa nak ceriakan dalam bulan Ramadan ini? Sebab itu termasuk dalam hadis Nabi, mayyafrahu bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, nescaya diharamkan Allah Ta'ala jasadnya daripada api neraka. Dan gembira bukan hanya setakat untuk celebrate. Dia punya gembiranya semua tu, dia nak lahirkan gembira pun bertepatan dengan syarak. Tadi kita katakan dia siapkan meriam, dia siapkan lampu, siapkan pemakanan, siapkan apa semua. Begitulah orang-orang Melayu. Dan juga kita tengok, kalau kita dulu orang-orang Melayu, kalau nak tiba Ramadan, disiapkan baju tau. Baju khas untuk Ramadan. Sampai makcik-makcik orang-orang kampung pun. Baju khas Ramadan, kita tinggalkan baju khas apa? Orang dulu biasanya pakainya kebaya ya, zaman-zaman mak-mak kita. Tapi Ramadan biasanya pakai baju kurung. More decent. More decent. Dan kita ingatkan orang-orang tua-tua kita dulu siapkan baju untuk sepanjang Ramadan. Untuk apa? Bukan baju yang segak-segak tau. Pakai baju yang terlebih lusuh yang mereka pilih. Bertepatan dengan syarat kita mengatakan bahawasanya kalau bulan Ramadan sayugianya segalanya sederhana. Daripada pakaian, pemakanan dan yang dipandang dan dia dengar, semuanya biar sederhana dalam bulan puasa. Itu amanah orang Melayu kita. Saya ingat kalau bulan Ramadan, kenapa pakcik-pakcik ni, wak haji ni makin macam tak semat, bersih, kemas, tapi tak, serinya tu seri sederhana. Serinya tu seri sederhana, tidak dengan gemilang, dengan handsome, dengan kot, tidak. Seri cantik, tapi serinya tu seri sederhana. Saya bilang subhanallah, rupanya tu kesederhanaan mereka tu pun bertepatan dengan syarak juga. Jadi kita tak pandang, asal sebut adat Melayu saja, ini bid'ah, ini bid'ah. Kau tak tahu orang Melayu, kalau kita tengok dalam kitab ya, orang melakukan sekian, maka tak batal puasanya. Hatta dia makan minum dengan sengaja sekalipun. Kalau dia baru masuk Islam ataupun dia jauh daripada ulama,
menunjuk itu statement-statement semua tu menunjukkan orang Melayu tak jauh daripada ulama. Orang Melayu senantiasa dalam lingkungan ulama dengan nasihat ulama jadi serba-serbi sampai celebration dan keseronokannya pun bertepatan dengan syarak. Setakat ini saja perkongsian pada pusingan kali ini hanya untuk menunjukkan kepada tuan-tuan sekalian bahawasanya segala apa yang dilakukan oleh orang-orang Melayu yang kita tengok semua, sebelum kita terus cap ini sebagai bid'ah apa semua, kita tengok kenapa orang-orang tua-tua kita lakukan. Kita ini diarah dan di background, dilatar belakangkan dengan kiai-kiai, tuan-tuan guru, ulama, pak lebay semua itu. Yang mereka punya junjung syarak jauh lebih daripada kita. Sayangkan kalau benda-benda yang banyak manfaat ini tiba-tiba luput sahaja ya. Begitulah saja tuan-tuan sekalian, insya-Allah mungkin cukup setakat ini sedikit perkongsian ya Ustaz Ahmad Syahdan ya. Terima kasih. Syekh Abu Zaki. Saya ada kata-kata hikmah, man la yazuk la yadri. Betul. Man la yazuk la yadri. Siapa yang tak rasa tak tahu. Jadi Syekh Abu Zaki cerita semua tentang pengalaman. Yang bestnya lempoyang tu, lempoyang. Sebab lempoyang tu adalah minuman Habib Ali Jaafar, Allahyarham. Mudah-mudahan Allah naikkan derajat beliau. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan orang yang mengasihi beliau. Dan kita tahu dalam orang Melayu ni pun, betul tak Syekh Abu Zaki? Kalau salah tolong betulkan. Tengok orang Melayu kita dengan kalau nak semayang pun dia ada pakaian baju Melayu dia ada kain sarung, orang perempuan ada telekung. Ini pun sebenarnya dalam konsep kegembiraan juga. Sebab Nabi SAW kata apa? Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allah fallahu yuhibbu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah fallahu yakrahu liqa'ahu. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bercinta nak bertemu dengan Allah, maka Allah bercinta nak bertemu dengannya. Dan barang siapa bercinta nak bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan Allah. Maknanya dia tak nak semayang. Sebenarnya Allah lagi tak suka dengan dia. Itu mafhum daripada hadis. Menunjukkan macam kita lah. Nak semayang pun kita orang Melayu ada baju Melayu, ada kain sarung. Kalau arwah ayah saya dulu, kalau nak semayang, mesti bawa kain pelekat. Dia takkan pakai seluar yang dia pakai. Akan pakai kain pelekat. Betul ke Syekh Abu Zaki? Itu boleh kita kaitkan juga dengan kegembiraan nak semayang. Betul. Sebab kalau sudut bab pakaian, kain dengan seluar pun sah, kain lebih afdal. Kain lebih Masya-Allah. Alhamdulillah. Habib Najmuddin, kita nak dengar pula dalam perspektif Islam. Sebab kadang-kadang kita ni dia ada dua. Satu cerita tentang Melayu. Melayu dengan semangat kemelayuan lah orang kata. Bukan Melayu tu, kemelayuan. Semangat kemelayuan tu. Rasa nak bangkit lah. Kita kena bangkit. Tapi sifat kemelayuan itu tidak tidak disalut ataupun tidak disertakan dengan apa yang apa yang dituntut oleh Islam. Akhirnya semangat itu hanya tinggal semangat saja. Dan satu lagi pula mengatakan Islam ni hanya agama saja. Bangsa tak ada. Bangsa letak tepi. Islam kita perlu perjuangkan agama saja. Jadi tadi kita dengar Syekh Abu Zaki telah menyebutkan tentang orang Melayu punya kegembiraan dan mendatangkan amalan-amalan ataupun adat mereka. Dan sekarang ni kita nak dengar Habib Najmuddin kata apa? Cantikkan, indahkan lagi bagaimana dalam Islam itu boleh kita kaitkan dengan amalan ataupun ritual yang dilakukan oleh orang Melayu ini. Tafadhal mashkura. Jazakumullah khair kepada Ustaz Ahmad Syahdan, ahlan wa sahlan kepada Syekh Abu Zaki, hafizahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Seronok dengar ketika mana Syekh Abu Zaki cerita tentang adat dan juga bagaimanakah pemzahiran kegembiraan yang telah dizahirkan oleh bangsa Melayu atau kaum Melayu
yang kita lihat luar biasa. Ini menunjukkan betapa mereka ataupun orang-orang Melayu ini mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Allah suruh untuk bergembira apabila menerima kurnia, menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah merupakan kurnia besar daripada Allah. Jadi pemzahiran kegembiraan itu jelas adalah sangat dituntut, sehingga kita lihat sendiri bagaimanakah Nabi SAW ketika mana nak masuk Ramadan pun akan dilihat bercahaya wajah Nabi. Dan Nabi SAW menghimbau, memanggil, mengajak, memberitahu, memberi bisyarah kepada para sahabat akan ketibaan Ramadan. Dan bahkan Nabi SAW menceritakan akan fadilat dan kelebihan agar semuanya bersemangat ketika itu dan gembira menyambut akan Ramadan al-Mubarak. Oleh kerana itu, kita lihat bagaimana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan tentang bagaimana Nabi bergembira dan meraihkan Ramadan dengan satu hadis yang boleh kita simpulkan ini salah satu daripada kegembiraan dan kesungguhan Nabi, yang disebutkan kerana Nabi SAW yashtahid fi Ramadan ma la yashtahidu fi ghairi. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, berbeza dari kesungguhannya pada bulan yang lain. Bermakna kesungguhan itu adalah pemzahiran kegembiraan baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bersedia untuk menghadapi Ramadan itu dengan mempergiatkan lagi dan kesungguhan baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para sahabat ketika mana nak menyambut Ramadan, berbagai persiapan di dalam menzahirkan kegembiraan itu. Berbagai. Kalau kita lihat berbagai riwayat dia menceritakan, ada di antara mereka yang sudah mula daripada awal lagi sebenarnya dengan pakaian-pakaian yang indah-indah. Sebagaimana menyahut daripada seruan ketika mana nak melakukan ibadah itu perlu dalam keadaan yang indah, yang baik, yang terbaik disebutkan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, berhiaslah, cantik-cantiklah kamu ketika mana pergi ke masjid. Kalau kita lihat bagaimana persiapan mereka, seperti mana kata tadi, kalau orang Melayu mereka akan ada siap dengan pakaian dia khusus untuk Ramadan. Semua ni sebenarnya adalah untuk nak menggambarkan akan keperhatian mereka, kesungguhan mereka di dalam menyambut kepada Ramadan. Demikian para sahabat, dan mereka yang sudah mula mengumpulkan daripada wang ataupun sesuatu yang mereka berniat untuk disedekahkan di dalam bulan Ramadan. Di antara mereka yang sudah merancang sepanjang Ramadan ini tidak akan membuka kecuali mesti ada tetamu. Di antara mereka merancang supaya pasti akan mengundang kepada Nabi, seperti Sayyidina Ubadah bin Samit yang pernah mengundang kepada baginda Rasulullah SAW untuk berbuka. Di antara mereka seperti mana Sayyidina Umar Khattab, kalau kita lihat pada zamannya, Sayyidina Umar Khattab menerangkan masjid dengan banyaknya lampu, sehingga ada di antara mereka mempersoalkan, mengatakan ini adalah merupakan Ramadan, dengan menerangkan ini adalah merupakan membangkitkan syiar, melihatkan keindahan dan bahkan memudahkan orang untuk beribadah. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada kuburmu wahai Amirul Mukminin, kerana engkau telah pun menyinari akan masjid ini untuk orang mudah membaca Al-Quran. Subhanallah, dihargai akan cara seperti Zaki cakap tadi, dah mula repair lampu, terangkan lampu. Ini adalah sebenarnya contoh yang diambil daripada mereka para as-sahabah di awal dulu, ketika mana mereka juga menzahirkan kegembiraan itu dengan tindakan-tindakan mereka tadi, yang sebut ini. Kalau kita lihat bagaimana kebijaksanaan para ulama kita, khususnya para ulama Melayu kita, Masya Allah, mereka tidak akan buat sesuatu kecuali ada rujukan. Cuma tinggal lagi kerana ialah untuk nak supaya direlatekan dengan tidak semua orang yang maklum tentang perkara itu, kerana tidak semua orang yang akan memahaminya dengan
kaitan yang telah dikaitkan dengan amalan-amalan para salafun as-salih. Jadi antara mereka yang mungkin hanya melihat secara zahirnya dan mengetahui ini tandanya Ramadan. Ini adalah merupakan dari perzahiran munculnya Ramadan. Tapi sebenarnya mereka ada sandaran-sandaran yang tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang benar-benar berilmu dan orang-orang yang benar-benar berdamping dengan para ulama. Dan tidak boleh ada sepatutnya seorang yang mengkritik kepada adat-adat seumpama ini tanpa ianya mendengar terlebih dahulu dan memastikan dahulu daripada manakah daripada sumbernya dan juga adakah ianya yang kita sebutkan adat tadi keluarkah ataupun ianya masih dalam lingkungan syarak. Jadi ini kalau kita lihat ini kebiasaan para sahabat. Sebab tu kalau kita kata contohlah pakaian Melayu kita ni, di antaranya seluar kemudian ada samping di luar. Saya dulu ketika mana kita kata kenapa dalam keadaan seperti itu. Rupanya ada riwayat menceritakan ketika Nabi SAW, Nabi juga ada memiliki seluar disebutkan dalam riwayat. Dan ada tukang seluar yang membuat kepada Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini juga dikatakan dalam bab haji. Ketika Nabi kata, pakailah kamu seluar tetapi pakailah juga kain, kata baginda Rasulullah. Kalau kita fikir bermaknanya pakai seluar di dalam, pakai kain di luar. Bermakna seolah-olah bertepatan dengan kain dan samping yang dipakai oleh orang Melayu. Subhanallah. Ini ada riwayat disebutkan. Bermakna kita tak terfikir sampai ke arah ikutan dan juga daripada perkara yang dilakukan oleh para ulama kita dulu, ulama Melayu ni, dengan dijadikan ianya seolah-olah satu kebiasaan, tetapi ada sandaran daripada hadis ataupun daripada dalil yang ada anjuran untuk memakai seluar yang ianya kata Nabi pakailah kamu seluar dan kalau kamu pakai seluar pakailah di atasnya kain, kata baginda Rasulullah. Hakadha bagaimana kita lihat menepati daripada cara yang telah pun diriwayatkan, dan tetapi apabila ianya ialah tidak semua orang mengetahui akan rujukan itu, akhirnya mereka mengandalkan itu sekadar adat budaya yang biasa, tetapi ianya ada sandaran yang kita lihat. Jadi ini bagaimanakah bagaimana generasi terdahulu terbaik di kurun yang terbaik di zaman para Nabi SAW, para sahabat, kita lihat bagaimana kegembiraan mereka di dalam menyambut Ramadan, sehingga perkara-perkara yang disebutkan tadi ini asas-asas yang diambil daripada Nabi SAW, mereka terjemahkan di dalam amal mereka, di dalam cara mereka, diterjemahkan. Jadi oleh kerana itu diperluaskan lagi dengan apa yang mereka belajar daripada Nabi SAW, sehingga terselahlah ketika itu bagaimana kesungguhan mereka di dalam menyambut Ramadan, sehingga berlakulah tarawih yang 20 rakaat yang diasaskan oleh Sayyidina Umar Khattab. Kemudian hatta di zaman Umar Abdul Aziz 30 rakaat rupanya ada, di zaman Imam Malik bin Anas 36 rakaat ketika di Madinah. Ini semua kalau kita lihat berbeza daripadanya, tetapi kerana ianya adalah merupakan daripada pembahiran kegembiraan dan kesungguhan dalam menyambut Ramadan dan bersungguh untuk mendapat meraih Ramadan. Subhanallah, ini adalah luar biasa. Sebab tu kalau kita rujuk kepada 7 likur, ini adalah merupakan daripada apa yang terjemahkan daripada apa yang dilakukan Sayyidina Umar Khattab ketika menghidupkan lampu-lampu, khususnya di masjid-masjid, di tempat ibadah, sehingga menerangi keadaan tersebut akan mengingatkan orang kepada Ramadan, mengingatkan orang khususnya 7 likur ni berkaitan dengan malam yang terakhir daripada Ramadan. Dan bertepatan dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan faman yataharriha, kalau barang siapa yang mencari Lailatul Qadar fayataharri bisabi'il awakhir min Ramadan, maka carilah pada 7 malam terakhir, malam 7 likur, malam 7 yang terakhir. Maka malam tu dihidupkan pelita, lampu dan sebagainya, tidak lain adalah untuk mengingatkan diri orang yang menghidupkan tu, untuk menghidupkan malam, dan mengingatkan orang yang tengok malam ni terangnya, untuk mengingatkan orang lain untuk menghidupkan malam. Itu mesej yang nak disampaikan daripada pelita atau lampu yang menerangi keadaan-keadaan tersebut. Maka bijaknya kalau kita lihat yang dakwah itu bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hal, dengan keadaan sekeliling, dengan keadaan tersebut, itu adalah merupakan daripada kebijaksanaan para ulama menghantar isyarat dakwah melalui keadaan-keadaan yang ada, yang
akhirnya ada orang yang salah faham dengan keadaan itu dan condemn dan sebagainya tanpa melihat daripada sudut rujukan utama, iaitu daripada amalan para sahabat dan juga daripada dakwah dan juga daripada kebaikan dan manfaat daripada orang yang melihat. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita sama-sama berbahas ini dapat untuk membetulkan balik daripada persepsi dan kita harap supaya nak dekatkan juga daripada adat budaya orang-orang Melayu ini yang memiliki asas yang begitu kukuh di dalam hubungan mereka itu dengan ibadah, dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan. Kita lihat ini adalah untuk menyatakan betapa sempurnanya didikan para ulama yang besar jasanya di dalam alam Melayu ini khususnya, sehingga terbina masyarakat Melayu yang mempunyai pasak-pasak yang kukuh, yang kalau kita dapat teruskan bersama dengan apa yang telah pun disusun oleh para as-salihin, para ulama kita, para ulama Melayu khususnya, maka kita akan kuat. Ini kekuatan ini adalah di atas suatu asas yang diasaskan oleh ulama. Asas akidah, asas daripada iman, asas daripada akidah, asas dari persaudaraan, asas dari bangsa. Tak salah untuk seseorang itu dianya mengenal kepada bangsa dan berbangga kepada bangsanya. Tetapi bukan bermakna bangga itu sombong dan merasa lebih baik daripada yang lain. Akan tetapi adalah untuk dia mengenal jati dirinya. Dengan mengenal keadaan itu, akhirnya dia akan semakin menyedari dan mengikuti kepada kebaikan. Nabi SAW sendiri menyatakan tentang keturunannya, nasabnya, daripada bangsanya. Nabi SAW sebutkan satu persatu sampai disebutkan 40 daripada ataupun tidak kurang daripada puluhan daripada nasab baginda Rasulullah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi katakan, wala fakhar, aku tak sombong, tapi tidak salah untuk menyebutkannya. Dan bahkan Nabi meraihkan daripada bangsa, Nabi suruh untuk ikut daripada satu-satu adat bangsa-bangsa tertentu, Nabi suruh ikut. Ini adalah merupakan daripada bagaimana Nabi meraihkan daripada bangsa. Nabi ketika pergi Madinah, Nabi pun meraihkan bangsa Madinah. Nabi SAW sampai mengatakan ketika mana seorang berkahwin dengan orang Madinah, Nabi kata, kenapa sunyi? Tak ada. Orang Madinah suka dengan lagu-lagu, kata Nabi. Ketuk ini apa kata Nabi SAW. Nabi suruh. Kata Nabi tahu ini kebiasaannya begini, bersesuaian dengan keadaan begini, bersesuaian. Hatta musafahah pun didatangkan kepada orang ahli Yaman. Kata Nabi, orang ahli Yaman suka musafahah salam. Dah jadi satu sunnah pula ketika Nabi mengatakan barang-barang bersalaman akan gugur dosa di antara kedua orang yang bersalaman itu. Subhanallah, daripada adat asalnya menjadi satu ibadah, ini luar biasa kerana kebaikan-kebaikan yang ada pada adat tersebut, maka ianya menjadi asas pegangan dan juga dibawa masuk agar ianya membawa manfaat dan kebaikan kepada semua. Jazakumullah khair, insya-Allah. Alhamdulillah. Tadi kita dengar daripada Syekh Abu Zaki tentang meriam. Teringat masa belajar di Hadramaut dulu, semasa nak menunggu Ramadan, kami di Darul Mustafa pun masa itu tahun 2000. Ini sebab kalau bercerita dengan ahlinya, saya suka kepada semua yang menonton ambil satu kaedah dalam Islam. Islam mengajar kepada kita satu kaedah kalau nak tahu tempat ke, bangsa ke, keadaan ke. Dalam Islam ada kaedah dipanggil Ahlu Mekah adra bi sya'biha, iaitu orang Mekah dia lebih tahu apa yang berlaku pada rakyat masyarakatnya. Jadi macam tu juga kita nak cerita pasal orang Melayu, kita tak boleh minta orang bangsa lain sebab dia tak tahu, tapi kita datangkan orang yang ahlinya. Lepas tu kita kena tahu pula yang bercakap tu biar ahli. Jadi alhamdulillah tadi kita dah dengar Syekh Abu Zaki kata orang Melayu bersedia untuk menerima Ramadan itu dengan dengan pakaian pun ada, dengan makanan. Tak silap saya masa saya belajar di Hadramaut dulu, Ramadan dekat Mantiqah Hami, dekat satu daerah nama dia Hami. Kalau waktu Ramadan dia mesti ada kuih. Kuih tu Carmela ke karamel. Karamel. Itu kalau keluar Ramadan saja.
macam orang Melayu lah. Kalau keluar kuih apa tu? Kuih tepung pelita. Kuih tepung pelita. Lepas tu maknanya benda itu menzahirkan kegembiraan. Ini cerita malam 7 likur ni, saya ni kira nenek, arwah nenek dulu tinggal dekat kawasan Kuala Langat. Kuala Langat ni dia memang satu kampung, nama dia Kampung Endah. Kampung Endah, E-N-D, Endah. Kampung Endah ni ya orang Selangor lah. Paling hebat malam hujung-hujung Ramadan ni. Sebab mereka buat pintu gerbang pakai pelita semua. Kalau rumah-rumah semua ada bentuk-bentuk, maknanya gembirakan dengan pelita-pelita. Hebat pelita-pelita tu. Kalau tak percaya tanya penonton kalau ada orang Kampung Endah, dia pasang pelita-pelita. Lepas tu bila saya masa kecil dulu, saya tanya, ni kenapa ni? Kata, ni malam 7 likur. Jadi Syekh Abu Zaki, adalah pula biasalah benda-benda yang nampak pelik ni. Kita pula bukan orang lama, kita orang baru pula. Dia kata apa? Ini syirik ni. Sebab dia kata malaikat turun malam Lailatul Qadar ni tak nampak jalan. Jadi dia pasang pelita-pelita ni supaya malaikat nampak jalan. Itu tanggapan dia. Ini yang dia letakkan. Lepas tu ada pula yang mengatakan ini bukan amalan Islam. Ini adat dia. Maka siapa buat tak dapat pahala. Jadi Syekh Abu Zaki, apa yang sebenarnya orang Melayu buat ni? Yang letak pelita-pelita ni, yang disebut malam 7 likur ni, apa dia? Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Syukur saya sekarang ni tengah hujan lebat, baru turun hujan lebat. Masya-Allah. Doa kabul. Doa hujan lebat kita semua sama-sama Allah terima Ramadan kita. Ubah keadaan kita menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Taala. Amin. Allah Ta'ala tiada bangsa Melayu kita, Allah Ta'ala tiada tanah Melayu kita. Allah Ta'ala sebagai yang berikan kita akidah yang betul, syariat yang betul. Amin. Allah sendiri akan ada apa yang kami beri kepada bumi ini sampai ke hari Allah Ta'ala pusakakan semua bumi. Amin. Allahumma amin. Amin. Dan kita berdoa. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sebut tentang beberapa amalan orang Melayu, termasuk juga malam 7 likur itu dalam bulan Ramadan. Pertama kita nak sentuh tentang sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih orang Melayu 20 rakaat dengan segala selawat-selawat dan nazam-nazam yang dibaca antara sembahyang itu seperti fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tak maaflah saya tak pernah pergi tarawih di negeri Mesir. Saya tak pernah tarawih di negeri Syria. Tak tahu mereka ada laksanakan yang ini ataupun tidak tarawih-tarawih mereka. Tetapi yang kita tengok sebiji lah dengan doanya sekali diamalkan ialah di Hadramaut. Jadi tarawih kita tu sendiri menunjukkan link kita dengan bumi Hadramaut dengan para habaib. Tarawih kita, saya tak pernah tarawih di tempat lain. Mungkin kalau tuan-tuan yang biasa ada pengalaman di Mesir, di Syria boleh kongsikan. Tetapi di Hadramaut saya tengok, aku nak tengok macam mana tarawih mereka. Sebab itu tak ada dalam hadis. Nabi mengatakan bacalah fadlan minallah, bacalah sebut nama sahabat-sahabat aku, tak ada tau. Tapi orang Melayu pick up dari mana ni kita nak tengok sebab selama ini tengok ya. Sekali tengok negeri Hadramaut sebiji. Dan itu semua itulah tarawih ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Sebut nama para sahabat. Sebut Syiah kalau tarawih itu dia tak suka. Sebut nama Sayyidina Abu Bakar. Sebut nama Sayyidina Umar. Subhanallah. Itu tarawih itu menerapkan akidah ahli sunnah jamaah. Fahaman ahli sunnah jamaah. Kecintaan pada para sahabat. Jadi kalau anak-anak kita semua tu nanti dah pindah ke mana-mana negeri sekalipun lah. Umpamanya dia dengar tarawih itu memandai. Jangan tutup sembarangan. Nama-nama ini kami sebut dalam sembahyang. Nama-nama ini kami sebut dalam sembahyang. Subhanallah, subhanallah ya. Jadi ini bukan, jangan sebut ini satu bid'ah. Ini akidah. Akidah melambangkan akidah, menyerlahkan akidah jamaah kita. Siapa panutan kita? Siapa yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka kita mention dalam tarawih kita. Itu orang Melayu. Jadi tarawih kita tu bukan hanya setakat tarawih saja sambil menerapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dinampakkan lambang-lambangnya dalam tarawih kita. Kemudian di antara amalan orang kita dalam bulan puasa tuan-tuan sekalian ialah yang tadi apa kita dengar ya dan kita baca kitab semalam.
nasihat agama wasiat iman, Nasaihud Diniyah wasiat imaniyah, sebut di situ tentang beri orang buka puasa. Beri orang buka puasa dengan macam-macam cara. Beri tamar, beri minum, jemput orang datang rumah dan juga hantar makanan ke rumah-rumah orang. Dan orang-orang Melayu kita, di tanah Melayu kita dan sampai sekarang ni di Batu Pahat ini masih menjadi adat setiap hari. Khususnya daripada 21 ke atas makin banyak. Saya asal dah pukul 6 petang, saya tengah letih macam mana pun, saya bangunkan diri pakai baju elok-elok, saya tunggu standby dulu. Sekejap lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, munjung namanya. Tengoklah, tak semestinya benda mewah-mewah, tak semestinya benda yang teramat lazat. Yang ada ketupat dengan hanya beberapa 1-2 lauk saja. Yang ada cukup dengan nasi ambangnya 1 set. Yang ada dengan nasi Arabnya, dengan nasi biryaninya. Tengok apa daya masing-masing. Tetapi dia punya adat memberi makan orang buka puasa itu menjadi adat kita. Diadatkan, diterapkan sampai boleh dia katakan setiap rumah beri kepada setiap rumah. Subhanallah. Dan itu adat, kita tak boleh setakat sebut adat. Itu sunnah. Mereka nak dapatkan pahala beri orang buka puasa. Mereka nak dapatkan pahala siapa beri orang buka puasa dengan niat yang ikhlas, dengan rezeki yang halal. Nescaya pada malam Lailatul Qadar dia dijabat oleh Jibril sendiri. Dijabat tangan oleh Jibril. Dan barang siapa dijabat oleh Jibril maka bercucuranlah air matanya. Dan alim ulama kita terapkan itu pada masyarakat. Dia tak payah banyak-banyak syarah tahu. Hadisnya sekian tapi amalnya tak ada. Maka diterapkan. Dia bikin, dia hantar sana, dia hantar sini apa semua. Orang pun ikut. Siapa yang ikut walau dia tak tahu hadis pun malam Lailatul Qadar makcik ini, Pak Ngah ini dijabat oleh Jibril. Pasal apa? Ikut adat Melayu. Subhanallah, munjung. Itu adat kita beri munjung-munjung. Khususnya kalau dah dekat malam 27 dan sesudahnya lagi, Masya Allah. Jadi saya tunggu, asal pukul 6 saya mula tunggu orang datang hantar. Fridge tu sampai penuh, 4-5 jenis lauk. Kita makan take turn. Siapa kantor dulu kita makan. Kat rumahnya 2-3 orang saja. Sampai kalau dah banyak sangat, rezeki. Hari ini aku tunggu, terima untuk beri. Orang datang terima kasih, Alhamdulillah, nikmat, terima kasih sudah payah. Kita ambil, kita tunggu taruh tepi. Sekejap lagi orang ada datang, kita ambil dia punya yang baru, yang ini kita kasih pula awak punya bahagian. Subhanallah. Jadi saling bertukar-tukar itu menjadi adat kita, tuan-tuan sekalian. Adat kita. Sebelum kita masuk malam 27, saya nak sebut satu perkara tentang hari raya sebelum kita lupa. Hari raya ni important. Hari raya orang Melayu kita buat benda bid'ah lah. Tak ada hadis Nabi tau. Dia ucap selamat raya, maaf zahir batin. Tak ada. No such thing maaf zahir batin. Berdosa. Astaghfirullahaladzim, maaf zahir batin. Itu minta ampun dosa. Mana pula boleh dapat berdosa? Jangan cakap pakai dalil, pakai hakal sajalah maaf zahir batin. Itu minta ampun dosa. Takkanlah orang minta ampun dosa jadi berdosa. Tak apa. Dan kita nak tengok yang orang Melayu maaf zahir batin ni keluar daripada mana. Yang kita bilang orang Melayu punya amalan walau apa sekalipun, especially hari raya ni benda important tau. Mesti ada sandarannya, mesti ada periwayatannya sehingga orang Melayu melakukan sedemikian. Macam Habib Najmuddin kata tadi, kain samping tu pun ada hubung kait dengan hadis Nabi SAW. Maaf zahir batin ini mana boleh sebut nombor satu, bid'ah tak ada langsung. Bukan bid'ah sanah pun. Bahkan wajib kalau kau berdosa dengan orang kau minta ampun. Kita jarang jumpa, setahun sekali kita jumpa orang, maka kita beri. Orang bilang ziarah hari pertama saja hari raya, takbir pun hari raya kedua semua dah tak ada lagi. No such thing. Kalau di negeri Hadramaut memanglah tak ada raya macam kita sebab mereka senantiasa ziarah, kerap boleh dikatakan ziarah rumah kawan, ziarah rumah jiran tu kerap. Jadi hari raya mereka hanya hari pertama ziarah rumah orang tua, ziarah rumah tuan guru, begitu saja. Kalau kita kesibukan, maka pada hari raya kita ambil kesempatan dan kita minta maaf zahir. Maaf zahir batin ini dari mana tuan-tuan sekalian? Ada sebuah hadis pada hari raya haji. Sayyidina Abdullah bin Umar, kaki dia tercocok anak panah, luka. Maka datang Hajjaj bin Yusuf, datang ziarah. Ya Sayyidina Abdullah, kenapa kaki kau sampai luka ni? Siapa yang punya angkara sampai luka kaki kau? Cuba lapor kepada kami, biar kami tindak. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Siapa punya angkara? Engkaulah yang punya angkara, wahai Hajjaj. Pasal kau bawa senjata pada hari tak dibawa senjata. Ada beberapa hadis lain sahabat menyebut Nabi larang kita bawa senjata pada hari raya. Larang bawa senjata. Orang Arab pedang tak tinggal. Kadang-kadang ada gaduh, kadang-kadang ada rompak, kadang-kadang ada musuh menyerang. Tapi hari raya semuanya dengan catatan senjata, pergi sembahyang semua tak bawa senjata. Tak bawa senjata tu maksudnya apa? Tak bawa senjata tu maksudnya pendamaian, berdamai.
Maksudnya saling maaf-memaafkan. Maksudnya tak gaduh. Maksudnya kita settle. Itu maksudnya dia tak bawa senjata. Maka orang kita sekarang, kalau mungkinlah kalau siapa boleh semak sejarah, mungkin zaman Hang Tuah pun ada raya tak bawa senjata. Sebab mereka junjung syarak. Zaman kita dah memang tak ada senjata, maka kita zahirkan dengan kata maaf zahir batin, aman damai, salah silap, semuanya tu ya. Kita tak zahirkan dengan bawa senjata, memang kita tak bawa senjata pun sekarang, maka kita zahirkan. Jadi konsep pendamaian, konsep berdamai, konsep tidak bermusuhan memang ada dalam hari raya, dan itulah yang dipakaikan oleh orang Melayu. Dah orang sekarang tak faham, minta maaf dia bilang dosa, minta maaf tu minta ampun daripada dosa, cik oi. Bukan nak buat dosa. Macam mana Pak pula kau bilang berdosa? Susahlah kita mau cakap. Alhamdulillah, itulah menjadi amalan orang Melayu kita. 27 Ramadan pulanya disebut sebagai 7 lekor. 1 lekor, 2 lekor ini sebetulnya bukan pada bulan puasa saja ya, bukan Ramadan. Setiap bulan. Apabila tanggal 21 disebut sebagai 1 lekor. Tanggal 22, 2 lekor. 3 lekor. Sehingga kan kalau sebut, maka disebutkan dalam riwayat, maka di Mi'raj kalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam 7 lekor daripada bulan Rejab. 7 lekor Ramadan ke ni? Bukan Ramadan, bulan Rejab 7 lekor. Itu istilah orang Melayu menyebutkan ya. Kalau 12 disebut sebagai Sidozin. 20 disebut sebagai Skodi. Skodi. Kalau kiraan tarikh pulanya malam 21 sebab selekor, 2 lekor. Jadi 7 lekor iaitu malam 27. Kenapa ya? Kenapa tak malam 21 ke, malam 23 ke, malam 25 ke? Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kuat pada pendapat dia iaitu malam 21 dan malam 23. Iaitu Lailatul Qadarnya, umpamanya pendapat peribadi Imam Syafi'i. Kenapa orang Melayu pula malam 27 ni datang kepada mana? Subhanallah, sekali lagi kita tengok orang Melayu ni dia mazhabnya Syafi'i. Tetapi ulama-ulama kita tidak taksub dengan satu mazhab. Dia raikan segala pendapat mazhab yang macam-macam kuat sekalipun. Kerana pada orang-orang Hanafi, mereka Imam Abu Hanifah menetapkan malam Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi kalau kita dengar orang-orang bermazhab Hanafi, mereka ada acara malam 27, mereka akan announce pada malam Lailatul Qadar yang berbahagia ini, orang-orang India kan banyak mazhab Hanafi, pada malam Lailatul Qadar, mana kau tahu Lailatul Qadar depan Pak Malaikat ke? Sebab mereka tetap malam 27, sebab tengok Mekah penuh. Orang Melayu kita dari zaman dahulu tak pergi ke Mekah ke mana. Malam 27 pun meraihkan. Kerana malam 27 itu kemungkinan besar dia malam Lailatul Qadar. Dan kalau dia tidak malam Lailatul Qadar sekalipun, ketahui tuan-tuan sekalian dia, kita ni dibimbing oleh alim-alim ulama. Malam 27 tu malam istimewa ya. Kalau dia tidak malam Lailatul Qadar sekalipun, malam 27 tu next daripada malam Lailatul Qadar. Tingginya martabatnya malam 21 ada khususannya. Malam 23 ada. Malam 27 kalau dia tak jatuh Lailatul Qadar sekalipun, dia tetap malam gemilang, malam besar. Malam gemilang, malam besar. Malam besar. Apatah lagi kalau memang coincide Lailatul Qadar pada malam 27, silang gemilangnya teramat-amat sangatlah. Maka orang Melayu tak tinggalkan malam 27 itu. Malam 27 bertepatan dengan syarak malam 7 lekor. Bukan hanya setakat untuk dah mula kacau dodol saja. Bukan. Malam 27 mereka dah ikan, mereka dah mula tak, kalau orang tua-tua dah mula tak balik, setengah-setengah Pak Imam zaman dahulu tahan dia tidak balik rumah, dah mula balik rumahnya hanya berapa minit saja. Ingat arwah bapak dulu. Mak kalau bilang bapak kalau ada bulan puasa, ingat Siti Aisyah mengatakan, Nabi tak kenal kami, kami tak kenal Nabi. Kalau dah sampai 10 hari terakhir. Ingat arwah bapak dulu, kalau bulan puasa dah akhir-akhir, mak kata tengok, bapak kau kalau kat rumah sekejap aja, nampak bayang sekejap, dah balik lagi. Nampak bayang sekejap, balik lagi. Subhanallah, sibuk ke masjid, uruskan orang punya fitrah, uruskan itu, uruskan zakat, uruskan apa semua itu. Yang ada urus, yang tak ada urus, masjid pun terang benderang, begitu ya, meraihkan orang-orang melaksanakan ibadat. Dan yang kita katakan orang yang malam itu mereka hidupkan dengan ibadat. Kemudian ada apa lagi pulanya? Pada siang harinya, munjung yang kita bilang tu, kasih orang buka puasa. Kalau 27 tu standby lah, tak payah masak pun tak apalah. Kerana apa? Banyaknya orang saling kasih-kasih. Itu amalan orang-orang Melayu. Dan apa malam lagi, malam 27 apa aktiviti kita lagi dulu? Malam 27 ialah, apa tahu? Khatam Quran. Boleh dikatakan setiap masjid khatamnya malam 27. Boleh malam lain khatam, tapi mereka pilih malam 27. Dan khatam kita dulu, khatam real ya, bukan kita khatam sekarang pun khatam jugalah, bukan kita bilang khatam sekarang ni khatam tak real. Tapi kita sekarang, kita dah baca-baca, kemudian satu orang satu juz baca, tetapi itu
dapat pahala yang apa yang awak baca. Dapat fadilat khatam juga. Tetapi yang kita punya khatam 30 juz. Yang di masjid satu halaqah dia baca khatam. Berapa orang baca halaqah? Dia khatam tadarus, dia dengar. Yang di rumah makcik-makcik, akak-akak, abang-abang semua baca. Dan khatamnya bila? Sengaja mereka tunggu sampai asar, mereka baca sampai walaili idza yaghsha, malam 27 wadduha, semua dihimpun di masjid. Sama-sama berkhatam, sama-sama bermeriah sekali khataman pada hari itu. Munjung-munjung pada hari itu. Dirikan qiyamul lail pada hari itu. Bayar zakat fitrah pun pada hari itu. Mereka tunggu pada malam 27. Pada malam 27. Kalau Masjid Habib Noh Singapura tu dulu, kita adakan tajaan buka puasa tau. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, orang taja. Jadi satu hari full makan, minum semua atas biaya fulan ini. Begitu, mereka taja. Tak mampu satu hari, dikongsi separuh-separuh. Kita mulai iklan bulan Rejab. Sebelum Nisfu Sya'ban, semua dah fully booking. Awal mula yang orang booking malam 27 Ramadan. Berebut sampai kita kadang-kadang kena queue. Awak nak juga malam lain ada, malam 27. Saya nak malam 27 juga. Booking sampai tahun depan punya. Sampai begitu sekali orang nak hidupkan malam 27. Jangan kita sebut ini bid'ah, ini apa semua tu, awak memang tak suka buat ibadat tu, lain cerita lah. Habis ini orang kita semua ibadat. Macam-macam pesen ibadat. Munjung kasih makan. Kasih orang buka puasa di masjid. Orang taja lagi, orang sanggup bayar ribu pasal nak buka puasa. Malamnya dengan khatam Quran di masjid. Allah, khatam Quran di masjid. Jadi kalau khatam Quran di masjid saja, kita kalau khatam saja, Allah Ta'ala utuskan malaikat mendoakan kita, istighfar untuk kita sampai kalau khatam malam sampai terbit fajar. Kalau khatam siang sampai terbenam matahari. Jadi malam tu dia dapat Lailatul Qadar. Malam itu dia dapat doa daripada malaikat yang khatam Quran. Double punya dapat. Dan dapat pahala dia beri buku orang puasa. Double punya double. Itu ibadat orang Melayu. Itu amalan orang Melayu. Janganlah kau pandang orang Melayu ni bodoh. Orang Melayu ni hanya suka seronok. Pasang lampu pun dah cok ke. Pasang pakai bikin hujir. Kau tak tahu ini semua tu daripada hati dia. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar Allah Ta'ala yang sedemikian itu terbit daripada hati yang bertakwa. Kerana orang Melayu hatinya bertakwa. Orang Melayu itu junjung syariat dan tuan-tuan gurunya tak nak masuk syurga seorang. Maka diterapkan pada masyarakatnya. Itulah amalan kita pada malam 27. Biasanya rata-rata amalannya lah khatam Quran. Khatam Quran sebagaimana Allah Ta'ala pilih Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Orang Melayu pula pilih khatam Quran pada 27 hari bulan Ramadan. Pada 27 hari bulan Ramadan. Begitulah Ustaz Ahmad. Ya, betul. Terima kasih Syekh Abu Zaki dengan penerangan tentang malam 7 likur. Seperti mana yang kita dengar sebentar tadi, saya ulang kembali, iaitu malam 7 likur tu sebenarnya memang dah biasa dengan orang Melayu pada setiap bulan. Pada setiap bulan. Dan apabila sudah sampai malam 21, mereka akan sebut dengan 1 likur. Sampailah 27, jadi 7 likur. Dan pada malam 27 itu mereka mengutamakan, membesarkan, mengagungkan di antaranya khatam Al-Quran. Memang betul. Kalau kita tengok orang Melayu ni, khatam Quran dia memang ada satu macam ritual yang dia kena ada bunga mangga, ada kena pulut kuning. Jadi itu menunjukkan rasa kegembiraan. Dan kita tahu macam mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun apabila sahabat-sahabatnya membaca Al-Quran, mereka saling bertanya di antara sama lain, kamu punya Quran punya bila nak khatam? Dan bila seorang sahabat kata aku mungkin lagi 3 hari ataupun 4, maka sahabat berlumba-lumba nak hadir bersama kawannya yang nak khatam Quran. Jadi sebab tu orang Melayu ni memang sebenarnya amalan ritual yang dibuat itu adalah simbolik daripada apa yang diambil daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Najmuddin sebentar tadi. Baik, Habib. Ini kita nak tanya ni, ada pula yang keluarkan statement adat versus ibadah. Dia nak katakan ibadah buat dapat pahala, adat buat tak dapat pahala. Adakah statement itu betul ataupun tidak? Tafadhal masykur. Jazakumullah khair, masya-Allah. Di dalam kehidupan ini kita tak akan boleh untuk berpisah dengan adat. Adat itu juga disebut dalam bahasa Arab juga dipanggil uruf. Ya, ini kebiasaan setiap daripada seseorang ataupun tempat itu ada kebiasaan dan adat-adatnya. Dan Islam agama yang meraihkan semua itu, iaitu adat.
kebiasaan, diraikan. Kerana Islam bukan agama yang jumud, bukan agama yang kita panggil kaku, tidak. Akan tetapi meraikan kepada sekelilingnya di mana saja dan bagaimanapun. Tinggal lagi al-Islam menggariskan yang disebutkan landasannya, iaitu landasan syarak. Oleh kerana itu, kalau kita bincang tentang adat daripada segi sudut bahasanya, disebutkan juga disebut sebagai uruf dalam kalimah Arab, yakni daripada arafa, mengetahui. Oleh kerana dalam Quran banyak ketika mana menyebutkan tentang yang baik itu dengan perkataan ma'ruf. Itu diambil daripada uruf. Ma'ruf, iaitu yang baik. Kenapa? Yang biasa dilakukan dan diketahui oleh ramai orang, yang disebutkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi oleh kerana itu disebutkan uruf ataupun disebut dengan ma'ruf, mempunyai pengertian yang sama, yakni membawa maksud sesuatu yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu yang menjadikannya amat selesa. Jadi ini adalah pengertian daripada maksud adat ataupun uruf itu sendiri. Ulama mengatakan baik uruf dan adat itu adalah sama pengertiannya, walaupun ada yang membezakan di antara uruf dan adat. Walhasil bermakna kalau kita lihat bahawa adat kebiasaan, sebenarnya maksudnya ada adat kebiasaan kita, ada adat kebiasaan kita. Dan Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmatan lil alamin untuk alam, rahmat bagi alam, maksudnya meraikan semua. Oleh kerana itu Nabi SAW memberikan panduan kepada kita bagaimanakah adat-adat yang biasa itu boleh untuk upgrade menjadi ibadat. Adat ini boleh jadi ibadat. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana tadi Usama Syahdan cerita pasal khatam Al-Quran, kita cari juga mungkin di zaman Nabi SAW, Nabi ada tak buat khatam Al-Quran? Rasa tak ada lagi, tak jumpa lagi bahawa Nabi buat khatam Al-Quran. Tapi bagaimana sahabat sendiri membuat inisiatif untuk menyambut khatam Quran. Bahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia sentiasa kalau orang datang nak belajar Al-Quran, ialah dia pun seorang, maka dia akan wakilkan beberapa guru-guru yang dapat untuk mengajar, dan dia pesan kepada guru tu. Dia kata kalau anak murid ni nak khatam nanti bagi tahu kepada aku. Kenapa? Aku nak hadir khatamnya. Kenapa? Kerana pada waktu itu doanya mustajab, dia kata. Mana datangnya Ibn Abbas ni pandai-pandai buat ni? Tak ada pun Nabi SAW buat dan begitu dan sebagainya. Kerana ini adalah merupakan apa yang diketahui secara amnya daripada fadilat dan kelebihan. Oleh kerana itu kita lihat bagaimana Islam ini dapat untuk tersebar ke seluruh pelosok dunia ini kerana Islam meraihkan adat. Mustahil kalau kita lihat bagaimana pendakwah-pendakwah yang datang daripada Hadramaut datang ke tanah Melayu ni dengan adat yang berbeza sama sekali. Mungkin pada awalnya dari bangsa Arab kepada bangsa Melayu. Akan tetapi bagaimanakah mereka dapat meraihkan adat yang ada di bumi Melayu ini dan dapat menyerapkan juga daripada adat-adat kebaikan yang ada pada negara Arab daripada mereka. Sehingga kalau kita lihat seolah-olah tidak ada seperti Ustaz Abu Zaki cakap tadi lah. Sehingga apa yang dilakukan di Hadramaut itu ada di Malaysia dan apa yang dilakukan Malaysia ada di Hadramaut. Hatta ada kalimat-kalimat yang ada seolah-olah kita panggil exchange. Kalimat-kalimat yang digunakan. Saya pernah ketika mana di Hadramaut pernah ziarah, masya-Allah. Kita masa tu sejuk nak beli selimut ya. Kita pun kata nak beli lihab, dia lihab, dia kata punya selimut dia panggil, masya-Allah. Kacamata, masya-Allah. Ini semua kalimat yang dia ambil, kacamata. Ayo. Kacang, masya-Allah. Masya-Allah, mereka maknanya ditukar. Idan meraihkan kepada adat itu, dan adat itu sebenarnya apabila dia ada, kalau sekiranya ada beberapa yang disebutkan. Adat disebutkan oleh para ulama, sekiranya tidak bertentangan dengan sumber syarak, baik Al-Quran ataupun sunnah yang sahih, maka ianya adalah adat yang harus. Pertama asalnya. Ya. Kemudian yang keduanya, dia menjadi amalan biasa kepada seluruh negara di negara Islam, negeri Islam. Yang ketiganya, dianya amalan yang berulang-ulang yang diketahui oleh umum. Maka kalau inilah keadaannya, maka dianya adat yang diterima. Dan adat ini boleh di-upgrade menjadi ibadat dengan niat. Contohlah kita kata mandi, makan, jadi adat kebiasaan kita.
tapi dia boleh jadi ibadat. Bagaimana? Iaitu dengan niat. Iaitu kita tidur, niatnya kerana mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan segar untuk ibadah. Begitu juga mandi, begitu juga makan. Begitulah adat-adat yang ada. Ada pun orang-orang yang mendakwa bahawa adat itu adalah tak boleh kita gunakan, kita hanya mesti ikut kepada ibadah sahaja, bermakna kita sudah seolah-olah jumud, terkongkong, sehingga Islam itu akan dilihat lemah dan tidak universal disebutkan. Jadi ini adalah merupakan daripada orang-orang yang cuba untuk sebenarnya pada dasar konon-kononnya mereka ni seorang yang ikut Islam, tapi sebenarnya mereka merosakkan Islam itu daripada dalam, memburukkan daripada Islam itu kerana mereka tidak menyesuaikan Islam itu di pada tempat dan keadaan tertentu. Bukan tempat itu mesti mengikut Islam ikut tempat, tetapi Islam meraihkan bagaimana Rasulullah SAW meraihkan mereka yang datang daripada luar, delegasi yang datang dari luar dengan adat-adat mereka. Datang orang-orang Habsyah, mereka nak buat persembahan di hadapan Nabi SAW. Nabi raikan, Nabi tak mengatakan oh ni tak boleh dan sebagainya. Nabi tonton, bahkan Sayyidina Aisyah juga tonton ketika mana mereka menari di hadapan Nabi SAW membuat pertunjukan. Datang pula bangsa lain yang mana mereka datang bawa kepada Nabi SAW daripada barang-barangan daripada luar, diterima oleh baginda Rasulullah. Nabi pernah dihadiahkan daripada jubah daripada Rom, dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sendiri pernah mengundang orang untuk buat mimbar daripada kerajaan Rom. Begitu juga Nabi SAW mengambil daripada adat kebiasaan Parsi ketika mana peperangan Khandaq dan dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Nabi meraihkan semua itu daripada sumber-sumber luar, adat-adat yang lain daripada adat kebiasaan orang-orang Arab ataupun Islam yang disebutkan. Sebab orang sekarang ni salah ketika mana memahami kepada Islam itu adalah hanya bangsa Arab. Tidak. Islam itu adalah universal untuk kepada semua sekali. Jadi inilah yang perlu untuk kita fahami. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana semakin banyak futuhat, maka Sayyidina Umar membuat dawawin, macam-macam kabinet, kementerian dan sebagainya. Ini semua diambil daripada Rom, daripada pentadbiran-pentadbiran luar yang diambil, tapi ianya membawa kebaikan. Hatta ketika sahabat dulu, ketika mana mereka nak pergi haji, nak pergi umrah, mereka ragu apa nak buat ni dalam manasik. Nabi ajak untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Mereka ingat dulu orang-orang jahiliyah, orang musyrikin juga sa'i daripada Safa ke Marwah. Jadi mereka pun rasa macam kita nak buat ke, nak ikut macam seolah-olah adat orang-orang jahiliyah ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya di antara Safa dan Marwah itu adalah merupakan syiar Allah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi yang dibetulkan adalah yang salah daripadanya. Seperti kalau mereka dulu tawaf, sa'i dalam keadaan minta maaf tak berpakaian, maka Islam suruh menutup aurat. Tapi cara, iaitu cara pelaksanaan itu adalah cara pelaksanaan yang sama. Tapi yang diharamkan itu yang dibuang, itu yang dibersihkan. Sebab itulah bijaknya para ulama kita dulu ketika mana mereka menyuburkan daripada Islam di bumi Melayu ini. Mereka tak buang adat-adat Melayu. Mereka meraihkan adat Melayu. Apa yang ada bertentangan dengan syarak diperbaiki untuk ianya bertepatan dengan syarak. Seperti doa yang kulit, kalau ceritanya tentang dewa-dewa, tentang dewa-dewi dan sebagainya, dibetulkan tentang sejarah Islam, peperangan Islam, tentang tokoh-tokoh Islam, tentang ulama-ulama Islam. Masya Allah. Jadi orang yang menonton itu dapat ilmu, dapat manfaat, dapat pengajaran. Begitu juga kalau sekiranya ada ukiran-ukiran yang mana ianya diukir dulu binatang-binatang, benda yang bernyawa yang tak dibolehkan dalam syariat, ukiran itu tak dihalang sama sekali, tetapi yang ditukar adalah ukir seperti pokok, bunga dan sebagainya. So lihat bagaimana kebijaksanaan para pendakwah Islam kita yang ianya mewarisi dakwah Nabi SAW dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Mereka meraihkan adat itu. Sebab tu kalau kita tengok dalam tarawih contohnya, tarawih ni solat yang kita kata solat yang santai, solat 2 rakaat, kita rehat, kemudian kita bangun lagi, ibadah, rehat. Jadi di antara senggang, di antara 2 rakaat itu kosong kalau kita rehat.
Jadi kita ni orang Melayu ni, minta maaf, kalau kita kosong ni pantang kosong. Kalau dulu mula nak sembang orang sebelah. Kalau sembang orang sebelah, kalau tak cerita pasal orang tak seronok. Dah jadi mengumpat, jadi ribah. Sedangkan ni Ramadan, masa buat ibadah solat tentang baik-baik. Maka untuk menutup daripada ruang itu, diisi dengan zikir. Diisi dengan salawat kepada Nabi SAW. Datang rahmat Allah. Masya Allah. Daripada buat dosa, dapat rahmat Allah SWT. Ini kebijaksanaan para ulama kita untuk nak memenuhkan waktu itu. Satu, kalau zaman sekarang ni tak payah tengok orang sebelah, tengok handphone je. Kan? Kita ada relax tengok handphone dah cerita macam-macam, dah bukan-bukan lagi. Ya Allah, habis mata kita, habis kita punya pahala. So kalau kita isi dengan zikir dengan tu. Satu, keduanya, sebenarnya kebersamaan di dalam mengucapkan sesuatu ini sebenarnya adalah menimbulkan semangat. Ini adalah psikologi ya. Kalau kita tengok macam mana tentera, polis, apa-apa pasukan-pasukan yang ni ketenteraan, mereka antara yang menaikkan semangat adalah laungan. Kan kita kalau nak satu, wah, dia akan semangat. Begitulah kalau kita kata bagaimana ulama kita ni pandai psikologi. Mereka ni bukan hanya pakar dari segi ilmu syariat, mereka juga adalah pakar psikologi. Mereka tengok, dah tahu bagaimanakah untuk merangsang semangat. Jadi dengan kita kata fadlun minallah wa ni'mah, dia betul jawab ramai, wa maghfiratan wa rahmah. Masya-Allah kan. Batu selawat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So semangat tu ada, bangun balik untuk solat tu lagi semangat. Tidak kan dah penat. So macam orang yang kawat, kalau dia ada semangat dia, penat tu hilang. Subhanallah, bijaknya kalau kita tengok. Jadi awal tu jadi adat, memang adat, tapi niatnya kenapa? Niatnya zikir, niatnya selawat, niatnya adalah untuk mengagung syiar Allah, maka nilai itu menjadi ibadat. Patut disebutkan, oleh kerana itu disebutkan bahawa al-uruf itu ataupun adat itu akan menjadi ibadat dengan niat yang baik, dengan niat yang betul disebutkan, maka dia akan menjadi ibadat. Jadi oleh kerana itu jangan sampai ada orang yang mudah untuk menyalahkan adat dan menyatakan ini adat. Ada orang lagi yang lagi teruk tu, dia kata ini adat minta maaf Hindu lah, ini adat Yahudi lah dan sebagainya, Yahudi lah dan sebagainya. Kita mengatakan bahawa sesuatu adat itu, kalaupun dianya kebetulan sama, itu tak semestinya haram. Ada sebenarnya banyak daripada persamaan-persamaan yang ada dalam Islam ini dengan agama yang lain. Ada. Tetapi Islam ada dia punya caranya, dan juga yang penting dianya adalah merupakan daripada dalam lingkungan syarak. Jadi yang tasyabbuh itu adalah perkara yang buruk, yang perkara-perkara yang haram. Adapun ianya kebetulan sama, itu tidak menjadi satu masalah di dalam al-Islam. Jadi itulah yang perlu untuk kita ambil perhatian. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Baik, para hadirin hadirat semua dah dengar bagaimana kupasan Habib Najmuddin mengenai perbezaan di antara adat dan ibadah, yang tidak boleh kita senang wenang menghukum sesuatu adat itu syirik ataupun sesat ataupun menyalahi kepada agama sehingga kan tak dapat pahala. Saya nak tambah, bukan nak tambah, maknanya nak sedap lagi, supaya mungkin ada orang cakap ibadah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai musyair, sebagai pembawa kepada syiar pun pernah mengajar kepada kita tentang satu kisah ketika mana sahabat Nabi yang ingin berperang. Berperang ni bukan adat, jihad fi sabilillah, berperang. Tetapi semasa berperang itu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata baina sinfain, maknanya di antara dua kelompok, sama ada kafir ataupun orang Islam sekalipun, ini jihad. Ini statement Nabi ni jihad yang sebenar. Bukan yang hari ni silap hari bulan kata jihad tapi sebenarnya Islam lawan Islam. Tetapi Rasulullah kata apa? Allahu a'lamu Allahu a'lamu bimaniyatuh. Maknanya mafhum daripada apa yang Nabi sebut, walaupun kamu berada di dalam peperangan sekalipun, Allah tahu niat kamu. Maknanya ni bukan adat. Bagaimana yang ibadah pun Nabi boleh kata khawatir tentang nilai ibadah tersebut. Ini kan pula adat yang mudah-mudah untuk kita ataupun mendengar
orang ni kata syirik ataupun sesat ataupun kafir, wallahu taala alam. Baik. Ini Syekh Abu Zaki dan Habib Najmuddin. Ini soalan ni agak-agak jarang-jarang orang tanya. Jarang-jarang orang tanya. Tapi kami pihak penganjur nak bertanya. Sebab benda ini dalam bulan Ramadan pun orang tak sedar. Yang kutuk, yang hina, yang caci. Na'udzubillahi min zalik. Kita ni dalam bulan Ramadan ke bulan apa ni? Jadi kita nak tanya, soalan ni agak panas juga. Tapi panas untuk ambil manfaat. Kalau boleh yang dengar ni, yang bersama dengan kita, lebih kurang 250 orang ni, kalau boleh sebarkan. Kita nak tanya tentang boykot, isu boykot. Kalau ada NGO pun, ambil statement ulama' dulu. Bukan ambil statement emosi. Kita dengar daripada Syekh Abu Zaki untuk memperjelaskan tentang boykot barangan orang kafir, barangan non-Muslim, ataupun boykot dengan orang kafir. Tafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Boykot barang-barang mereka semua tu, sebetulnya kita memang Nabi suruh boykot. Ada boykot. Boykot memang ada. Boykot akhlaknya, boykot tingkah lakunya. Nabi kalau Yahudi diri, Nabi duduk. Yahudi duduk, Nabi diri. Seperti hadir pada mayat. Yahudi puasa, kita tak puasa, makruh. Puasa pada hari kerajaan kita, iaitu hari Jumaat umpamanya. Ya. Jadi boykot akhlak dan tingkah lakunya. Mereka riba, kita tidak riba. Boykot akhlaknya. Tapi tentang barangan, jual beli semua, itu barang tak ada nilai. Hatta Nabi pun bergadai dengan orang Yahudi. Berjual beli dengan Yahudi sekalipun. Tentang barang-barang, tapi dengan kalau kita boykot mereka, nanti mereka kaya. Yang mereka ada semua tu, pasar raya macam mana besar sekalipun, tak lebih daripada sebelah kepak lalat. Kau jangan heran. Dan mereka confirm rugi. Walau mereka dapat untung satu hari 15 million sekalipun, mereka dalam rugi. Tak payahlah kita dalil payah-payah punya ayat. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Demi masa manusia semuanya dalam rugi. Semuanya rugi. Cina rugi, Keling rugi, orang putih rugi, Melayu pun rugi, semua rugi. Kecuali illal ladzina amanu. Yang mukmin tak rugi. Jadi kalau kita dah tak rugi, kita jangan kisahkan mereka, kerana mereka macam mana untung pun mereka rugi. Maka kita tak payahlah nak buat macam konon-konon nak buat mereka lebih rugi. Mereka dah rugi hakiki. Jadi tentang kita beli dengan mereka, kita dapat kemudahan, dapat menjana ekonomi apa semua tu, tak dilarang. Asal jangan niaga dengan dia, jual beli pedang untuk tikam orang Islam, tidak boleh lah umpamanya ya. Setakat jual beli garam dengan gula, dengan belacan, itu semua kalau sampai dia mewah sekalipun, hakikatnya mereka tu khadam kita, kuli kita. Kita nak beli, nak masak sayur, bangsa mereka dah tanamkan. Kita nak ambil kereta, bangsa mereka dah buatkan. Mereka khadam sebetulnya. Tapi mereka dapat untung yang tak lebih sebelah kepak lalat. Maka tak perlulah kita nak boykot. Akhlak wajib boykot. Ribanya wajib boykot, angkuhnya wajib boykot. Tetapi tentang jual beli perkara dunia semua tu, itu kita tengok Nabi sendiri berjual beli, bahkan bergadai sendiri dengan orang-orang Yahudi. Dan jangan anggap mereka beruntung, nanti mereka dapat keuntungan. Tak ada mana kalau Allah Ta'ala cap mereka sebagai khusr, sebagai rugi, tak ada mana mereka beruntung. Walau mereka ada pasar raya sampai sebesar setengah dunia sekalipun, rugi, namanya rugi kalau tak ada iman. Begitu saja ya. Kalau boykot orang Islam pula, jangan. Taruhlah peniaga tu satu sombong ke, peniaga tu cerca ke, apa ke, kita sesama Islam. Orang jahat, Allah Ta'ala boleh balas pada mereka semuanya tu. Kalau dia jahat sekalipun. Tetapi kalau kita dengan niat nak menjatuhkan orang, nak memporak-perandakan orang punya niaga, ada orang buka kedai depan rumah kita boykot hanya kerana kita bilang dia sombong ke apa semua itu, boykot akhlaknya. Tapi boykot niaganya kalau dengan niat sampai nak menjatuhkan dia tu semuanya tu, kalau orang dia jahat sekalipun, orang salah boleh minta ampun, orang salah boleh bertaubat, ada kebaikannya juga, Kalau dengan orang kafir, itu pendirian kita tadi. Hatta dengan orang kafir pun kita tak boykot, ini kan pula dengan orang-orang Islam. Tak baik kalau kita saling boykot. Begitu tuan-tuan sekalian. Baik, itu jawapan daripada Syekh Abu Zaki. Jawapannya ringkas tetapi memberikan manfaat kepada kita.
Dan insya-Allah kita nak dengar lagi tambahan daripada Habib Najmuddin tentang boikot sebab minta maaf saya cakap, sebab perkara ini telah berlaku pada bulan Ramadan dan di dalam musim PKP. Ialah maklumlah kita tak dapat bertemu ni pun Habib Najmuddin dalam secara sedar maknanya boleh datang ziarah ataupun ini sebab PKP. Akhirnya agaknya orang Malaysia ni dah tension kat dalam rumah. Bila dah tension tak tahu nak buat apa, tu yang keluar caci maki, hina, boikot. Sebab orang ni kata kamu tak pandai SOP lah, bangsa kamu tak pandai SOP. Akhirnya kamu ni bangsa lain sedangkan dia orang Islam juga. Lalu dikeluarkan statement boikot dia. Sedangkan dia orang Islam. Dia muflis. Lepas tu orang tu minta maaf. Macam tadi Syekh Abu Zaki kata, hatta Allah Subhanahu Wa Taala hambanya mendatangi kepadanya dosa sebesar bukit sepenuhi langit sekalipun, Allah boleh bukakan pengampunan. Tiba-tiba kita hari ni sebab orang kutuk bangsa kita saja, kita ajak semua orang boikot perniagaan orang ni supaya muflis, ego, sombong sebab kamu orang kaya, kamu tak sedar orang miskin. Tetapi di sebaliknya orang itu Islam. Jadi adakah dalam Islam menyuruh kita boikot orang Islam? Fadal masykurah. Masya Allah. Pada asas disebutkan tadi oleh Syekh Abu Zaki tadi jelas. Hatta memboikot kepada orang-orang yang bukan Islam pun tidak ada asasnya. Seperti mana disebutkan hatta dibenarkan kalau kita bermuamalah dengan orang bukan Islam. Sehingga disebutkan di dalam oleh Imam Qatadah rahimahullah berkatakan la ba'sa bi akli ta'amil majus ma khala dabihatuhu. Tak apa kita memakan hatta makanan yang disediakan oleh orang Majusi kecuali yang dia sembelihan dia. Sampai ke tahap itu dibenarkan asalkan asasnya adalah halal, sumbernya daripada yang halal dan thayyibah. Ini dibenarkan sampai begitu. Ini dalam bab makan adalah perkara yang sangat sensitif tapi dibenarkan asalkan jangan sembelihannya iaitu daripada sumber yang haram. Kalau daripada orang Majusi disebutkan orang bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab ini ada lagi dia punya pertimbangan seperti sembelihan ahli kitab juga disebutkan dibolehkan. Cuma perbincangan para ulama siapa ahli kitab. Walhasil hatta dikatakan orang yang bukan ahli kitab, orang Majusi dan sebagainya, dikatakan boleh untuk makan makanan yang disediakan. Jadi kalau orang contohlah ada orang yang bukan Islam bagi kita makanan muruku apa semua, boleh makan, tak menjadi masalah. Asalkan ialah insya-Allah kita pasti dianya adalah daripada bahannya daripada sumber yang halal, maknanya tidak ada daripada yang najis ataupun yang haram disebutkan. Sampai begitu. Kalau daripada situ boleh disimpulkan bahawa kalau begitu, kalau orang Islam maka sudah tentu jauh lebih utama untuk kita ni mendahulukan mereka dan juga meraihkan mereka dalam berbuat kebaikan dan menerima kebaikan daripada mereka. Sebab tu kalau kita kata nak boikot kepada orang Islam, memang sebenarnya kalau kita kata boikot ni bukanlah tidak ada sama sekali. Nabi SAW pernah memboikot 3 orang sahabat yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Kalau kita boleh katakan itu sebagai boikot lah. Tapi kerana dia melanggar kepada suatu yang besar. Dan ini sebagai satu pengajaran kepada mereka seperti Ka'ab bin Malik disebutkan. Sehingga akhirnya mereka bertaubat kepada Allah dan Allah SWT yang mengampuni mereka dan turun ayat Quran khusus untuk mereka sebagai pengajaran kepada mereka. Tapi adakah yang kita kata kita nak boikot ni sudah sampai kepada tahap kesalahan yang besar seperti ini? Tidak sama sekali. Para sahabat ada ramai di antara mereka juga yang melakukan kesalahan tapi tidak pernah diboikot oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Dan ini juga adalah satu dakwah. Ini juga adalah satu daripada ukhuwah disebutkan. Oleh kerana itu, kenapa nak boikot? So, niat nak boikot ni kenapa? Kerana emosi, kerana kita benci, kerana kita dah mula tak suka. Semua perasaan-perasaan ini adalah dilarang sama sekali. Tak boleh. Kalau betul kita marah, yang seperti mana Syekh Abu Zaki cakap tadi, biarlah bughdhu fillah, marah kerana Allah, marah akhlaknya, perangainya, tapi orangnya kita tak marah.
barangnya kita tak marah, tapi akhlaknya kita marah. Maka oleh kerana itu tak patutnya seseorang itu dia boikot kepada orang Islam yang mana kalau dia membelinya, kalau dia menolongnya, bahkan dia menolong sesama Islam. Dan menolong sesama Islam ini sangat dituntut. Dan lebih-lebih lagi kalau kita ketahui memang mereka ni orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu menolong orang lain dan sebagainya, lebih-lebih lagi. Sebab tu ada isu lah yang orang biasa sebab kita kalau nak beli makanan tengok orang yang jual tu ni macam mana, orang baik pakai tudung tak pakai tudung. Memang okey, ini ada dua jenis. Asalnya hukumnya harus untuk beli. Hukumnya harus, bahkan kita beli. Okey, tak ada masalah. Cuma kalau ada sifat warak, lainlah. Warak ni dia lebih detail. Tapi apapun warak seseorang itu, dia tak boleh untuk mengajar dan mengajak dan mengimpan kepada orang lain. Tak boleh. Sebab hukum asalnya adalah harus. Dia tak boleh kempen, jangan kamu beli daripada fulan itu, jangan kamu beli daripada situ. Tapi dia ada warak bagi dia tak beli. Dia jaga betul-betul sebab dia mengambil daripada riwayat mengatakan wala ta'kul ta'ama illa la ta'kul ta'am illa minat taqi. Jangan kamu makan kecuali daripada orang yang bertakwa. Itu sifat warak. Tapi tak boleh kita pergi kempen kepada orang, jangan kamu beli, boikot ini dan sebagainya. Ini tak boleh sama sekali, apalagi kalau dia disertai dengan kebencian, dengan dendam, dengan sengaja untuk nak menjatuhkan kepada seseorang itu, maka tidak boleh. Sebab tu bermuamalah dengan yang cara baik. Nabi mengatakan innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Allah suruh kita buat baik pada setiap sesuatu, hatta kepada haiwan sekalipun. Bagaimana kepada sesama manusia? Sudah tentulah sepatutnya lebih lagi untuk kita sentiasa berbuat baik kepada sesama manusia, dan apatah lagi dianya adalah sama agama dengan kita, Islam, yang mengucap syahadah. Maka sudah tentu dia mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah SWT, kerana kalimat itu adalah merupakan hadiah atau kurnia daripada Allah SWT. Maka itu adalah lebih berharga untuk kita membantu untuk kita sama-sama bersama di dalam kebaikan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Kita pun sudah hampir habis, sudah sampai ke penghujungnya. Jadi alhamdulillah, apa yang kita perbincangkan sebentar tadi ialah untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di tanah air kita, tanah Melayu, bumi tercinta, dan kita menyentuh kepada permasalahan bangsa ataupun kaum, bukanlah tujuannya untuk resis. Hari ini ada orang kata resis perkauman, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah mengatakan, aku suka bangsa Arab. Aku suka orang Arab kerana aku orang Arab. Kerana bahasa syurga adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat di sini, maknanya Nabi sendiri pernah memberitahu kepada kita bahawasanya nisbah keturunan Nabi itu orang Arab. Kita Habib Najmuddin Arab, bangsa Al-Khairith, Syekh Abu Zaki. Mana Syekh Abu Zaki? Jawa. Mempertahankan ketempeannya. Tempe sedap. Saya Bugis. Jadi alhamdulillah kita semua nampak. Mudah-mudahan masyarakat Malaysia, khususnya orang Melayu, kita lihat bagaimana cara kita nak bersama dengan bangsa kita, ada hadnya dan ada garis panduannya, dan kalau kita marah kerana Allah dan kita suka kerana Allah, itu lebih baik daripada kita emosi tak kena tempat. Itu bahaya. Takut-takut daripada kita boleh meraih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mungkin kita boleh mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sedikit tambahan Muhammad Syahdan. Tambahan untuk orang-orang Melayu, ya, khusus orang Melayu. Kalau umpama adalah sekalipun orang yang menghina orang Melayu sekalipun, dan kita pula bilang jangan boikot, tetap beli dengan barangan dia sekalipun. Bukan kerana orang Melayu itu bodoh, ya. Kerana orang Melayu sifatnya lembut. Kerana orang Melayu sifatnya tak pernah dendam. Itu dengan makin kita tidak memboikot dia tu menunjukkan kepribadian Melayu tinggi tau.
Jadi makin orang yang berkenaan, umpamanya kalaulah ada terhina orang Melayu sekalipun, biar dia insaf. Biar dia insaf, mudah-mudahan biar dia tengok orang Melayu tak dendam rupanya. Orang Melayu lembut hati rupanya. Mudah-mudahan dia ada insaf. Dan dengan tentang apa kerugian ke apa, kita tak ada rugi apa-apa. Tentang untung, tak ada untung apa-apa. Yang kita nak untung akhirat. Kita nak untung ukhuwah, untung akhlak dan untung adab. Bukan menjadi adat bagi orang Melayu angkuh dan semua. Tengok segala, hatta orang-orang kufar datang negeri kita boleh sampai kaya raya. Itu menunjukkan orang Melayu punya sifat menyokong. Dan ini menunjukkan bahawasanya orang Melayu tak heran harta engkau lah. Orang Melayu tak heran kalau sampai kita beli kedai kau sampai kau jadi kaya raya sekalipun, orang Melayu tak heran harta engkau. Orang Melayu tak kuasa nak buat engkau miskin. Dan orang Melayu mengetahui bahawasanya kekayaan kau tu tak ada nilai. Sebab itu orang Melayu don't mind support engkau. Dan kerana akhlak Melayu bagus, dan kerana orang Melayu rendah hati, kerana orang Melayu tidak ada pendendam, dan orang Melayu tak kuasa perkara remeh-remeh, dan orang Melayu tidak heran kekayaan. Kau nak kaya lah, tak ada untung kau bagi kita kekayaan itu. Sekian sajalah sedikit tambahan. Kerana orang Melayu kakinya tinggi. Sekian saja Ustaz Ahmad Syahdan. Apa lagi kalau orang tu dah minta maaf pula, Masya Allah. Dia minta maaf bermakna ialah manusia sentiasa buat salah. Kemudian dia minta maaf pula. Dan minta maaf, kita ni disuruh untuk memaafkan, bukan berdendam. So kalau yang dah minta maaf, maknanya sepatutnya kita sebagai bangsa Melayu yang disebutkan tadi, yang memang mempunyai satu hati yang lembut dan mudah memaafkan, sepatutnya kita maafkan. Jangan jadikan mungkin yang terkeluar daripada lidah dia ataupun yang tercakap daripada tu menjadi satu yang disengaja dimomokkan dan sengaja di-highlightkan dan tidak memaafkan daripada permohonan maaf dia. Sepatutnya kita memaafkan. Jadi saya rasa orang tu pun, kalau kita kata biasanya orang akan minta maaf, dan apabila maafkan kita besar hati untuk maafkan, kerana apabila kita maafkan, Allah akan ampunkan dan maafkan kepada kita. Alhamdulillah. Perbincangan kita nampaknya memang sampaikan, kalau ikutkan topik boikot ni, pihak Persatuan Pengguna Islam Malaysia, mereka bawa topik ni saja, boikot. Tapi kita nak lihat bagaimana acuan ulama. Kadang-kadang kita lihat hari ini perbincangan lebih kepada emosi, semangat, tetapi tidak diacukan dengan acuan Islam yang sebenar. Ini yang kita risau. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak penganjur, iaitu gabungan kerjasama di antara ARG Kuala Lumpur Selangor, Ikatan Ilmuwan Ahlu Sunnah wal Jamaah Islami, dan Persatuan Kebajikan An-Nur Malaysia, Ittihad An-Nur, alumni Hadramaut, Lepasan Hadramaut semuanya. Dan hari ini kita datangkan para pendakwah yang memang daripada pembelajaran sistem Hadramaut, dan kemudian Darul Muhibin adalah pencetus kepada idea ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Syekh Abu Zaki dan juga Habib Najmuddin yang telah meluangkan masa bersama dengan kami dan bersama dengan masyarakat Malaysia, khususnya orang Islam, untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Lebih kurang 2 jam kita ke udara, on air, dan saya selaku moderator ataupun penghubung cara di antara panel, saya mewakili kepada pihak ARG. Di dalam Facebook kita ada alu-alukan untuk orang ramai bantu bantu perjalanan dakwah ARG, untuk kita menyalurkan kepada semua para pendakwah. Kalau kita lihat program ini, insya-Allah ada 2 lagi esok, iaitu hadiah bacaan Al-Quran pada arwah. Di dalam bulan Ramadan ni kita ada baca tahlil arwah. Kita akan kongsi tentang tahlil arwah dan juga hari raya, yang insya-Allah macam mana pun kita rasa mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita Ramadan ini Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Taala. Diakhirkan dengan doa. Kita minta doa munajat daripada tadi Habib Najmuddin. Betul. Kita minta Habib Najmuddin
sebagai adab. Lepas tu Habib Najmuddin bolehlah minta kepada siapa, tafadhal Habib Najmuddin. Tadi apa namanya, anda jadi sebagai pembuka. Jadi insya-Allah Syekh Zaki tutup insya-Allah dengan apa namanya doa munajat. Insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita aminkan sama-sama, Allah kabulkan insya-Allah. Amin. Amin. Syekh Zaki. Amin. Habib Najmuddin. Bismillah. Amin Habib. Amin. Tafadhal. La amin. Syekh Zaki. La abadan. La alaikum. La abadan. Masya-Allah. Astagfirullahalazim. Anda tadi dah buka dah tadi. La, yang buka kena tutup. Amin. Amin. Allah. Sultanik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma ya rabbal alamin. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa janibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimma alaina. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan wa a'inhu alaina wa 'alal muslimina sinina ba'da sinin a'wama ba'da a'wam. Zaidina la muntaqisin radina ghaira sakhitin mujtami'ina la mutafarriqin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkatilah kepada kami Ramadan ini ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah negara kami, jauhkan kami daripada wabak, daripada balak ya rabbal alamin. Dekatkan kami sentiasa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkatilah para ulama-ulama kami ya Allah, khususnya di Nusantara ini yang besar jasanya sehingga kami mendapatkan manfaat daripada mereka. Ya Allah, apa yang dilakukan pada hari ini adalah merupakan daripada jasa-jasa yang mengalir daripada mereka. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini mengalir kepada mereka ya Allah di atas jasa-jasa mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mereka, para pendahulu kita daripada para ulama as-salihin, dan juga kepada mereka yang berada pada zaman ini. Mudah-mudahan Engkau berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, kebaikan dan juga hikmah yang telah pun didakwahkan mereka para ulama as-salihin sebelum ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah sihat wal afiah kepada orang-orang yang sakit, diberikan kesembuhan oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, ketika kami memperkatakan malam 7 likur, ya Allah, adalah harapan, adalah kesungguhan untuk kami mendapatkan Lailatul Qadar. Engkau Maha memberi kurnia, Engkau yang memberikan anugerah, Engkau yang akan memberikan segala-galanya. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, agar kami dikurniakan daripada kebaikan-kebaikan yang Kau janjikan Rabbal Alamin. Ya Allah, pada setiap malam dan juga dalam bulan Ramadan ini ada hamba-Mu yang Kau lepaskan daripada siksaan api neraka. Faja'an Allahumma wa walidina, jadikan kami ya Allah dan para ibu bapa kami ya Allah, para hadirin dan ibu bapa mereka, dan para mukminin mukminat muslimin semua ya Allah, wa taqaika wa tulaqaika wa nukadaika wa usaraika wa ujaraika wa umanaika minan nar. Allahumma salimna minan nari salimin. Ya Allah, selamatkan kami daripada neraka-Mu ya Allah, wa adkhilnal jannata aminin, masukkan kami dalam syurga yang penuh keamanan. Waqfina syarra masaibi dunia wa din. Ya Allah, jauhkan kami daripada musibah-musibah dan juga daripada keburukan. Wa mnahna nadhara ila wajhikal karim. Dan ya Allah, kurniakan kami dapat bertemu dengan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Zaki. Allah. Kami. Usir al-Fatihah ila hadratina. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insya-Allah pesanan penaja yang mengatur dan menyusun program ini kepada seluruh yang melihat program ini, insya-Allah kami dalam usaha untuk menyebarkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya di Malaysia mengikut daripada garis panduan ulama-ulama tanah Melayu suatu masa dahulu, khususnya Allahyarham Syekh Abdullah Fahim ya, yang telah menggariskan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia ini, bumi Nusantara.
kami dalam rangka untuk menyusun program seperti ini, forum yang menghimpunkan para penceramah, para pendakwah, para alim ulama yang berbeza platform, tetapi kami duduk bersama dalam hiwar, dalam perbincangan. InsyaAllah kami akan buat roadshow pergi ke seluruh negeri di negara Malaysia ini. InsyaAllah para pendakwah, para asatizah kami sediakan, dan kami berharap kepada pihak masjid yang ingin membuka laluan untuk program begini, kami alu-alukan. InsyaAllah, terima kasih kepada semua yang berkongsi ilmu, yang menyediakan masa untuk bersama dengan kita pada hari ini, khususnya para panel yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah sajalah yang layak memberikan ganjaran, Allah saja yang layak memberikan apa saja hajat-hajat yang kita pohon. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT apa amalan yang kita lakukan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok hari pada waktu yang sama juga. Hadza wabillah.